Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Kami dari Redang di Rimba Resort mengucapkan selamat datang ke Pulau Redang, amalkan SOP, tingkatkan kendiri dan kita jaga kita. Nak ketenangan, marilah di Pulau Redang. Assalamualaikum, selamat datang ke program Influencer at Japan Terengganu, di mana pada petang ini kita bersiaran langsung di FB Japan Terengganu dalam program Bicara Santai COVID-19 norma baru dalam komuniti, di mana pada petang ini bersama saya Ahmad Riza Arsyad di Redang di Rimba Resort Pulau Redang Terengganu. Bersama kita adalah tak lain dan tak bukan dua orang kuat kepada Majlis Keselamatan Negara Terengganu, iaitu Puan Nurul Laila binti Suhaimi dan Encik Amirul Fahmi bin Yusof. Sebelum itu, untuk makluman hari ini sekalian, kita sangat berbesar hati kepada Redang di Rimba Resort kerana memberi laluan kepada kita untuk bersiaran secara langsung di Influencer at Japan pada petang ini. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan kepada panel pertama kita, iaitu Puan Nurul Laila binti Suhaimi untuk memperkenalkan diri beliau. Dipersilakan Puan. Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur program Influencer at Japan pada hari ini, iaitu Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, kerana menjemput kami berdua dari Majlis Keselamatan Negeri Terengganu untuk sama-sama kita berkongsi maklumat dan kita untuk menyebarkan sedikit maklumat berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu COVID-19 norma baru dalam komuniti. Okey, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Okey, saya Nurul Laila binti Suhaimi, berasal dari Kelantan, masih baru dalam perkhidmatan awam, itu baru 6 tahun di MKN. Jadi saya hari ini bersama Encik Amirul akan berkongsi sedikit maklumat, dan sebelum itu saya ingin mengambil peluang ini untuk menceritakan sikit program yang diradakan di Pulau Redang hari ini. Okay, program kita hari ini adalah program hasil kerjasama strategik dengan rakan-rakan strategik kita, iaitu Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, Jabatan Kesihatan Kuala Nerus, Pejabat Daerah Kuala Nerus dan juga KPD NHCP, di mana program hari ini adalah program kita selama 2 hari 1 malam ini adalah memfokuskan kepada program pembudayaan norma baru yang khususnya untuk masyarakat di Pulau Redang. Jadi antara program yang telah kita jalankan hari ini adalah program komunikasi tindakan setempat ataupun KOMTIS bersama masyarakat kampung Pulau Redang, dan itu kita ada buat agihan bekalan makanan kepada orang-orang yang kurang berkemampuan, dan juga aktiviti kemasyarakatan seperti mengecat pagar di Badar Raya lah. Jadi itu saja Tuan Haji. Oh, maknanya petang tadi dah berlangsung program. Kita start program tadi pukul 2 petang tadi. Okay. Memang kita dah buat, kita split untuk 2 kumpulan, dan lupa juga saya nak sebut tadi yang Cik Amirul tadi, dia dah join satu program, itu program pemantauan SOP di beberapa chalet lah di sekitar Pulau Redang. Maknanya Puan Nurul Laila pergi kepada program KOMTIS. Ya. Okey. Baiklah, kita persilakan Cik Amirul pula untuk memperkenalkan diri beliau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Pertama sekalinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Terengganu kerana memberi peluang kepada kami berdua lah untuk bersama-sama dengan pihak pengikut, influencer dan juga orang ramai yang sedang menonton lah. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya Amirul Fahmi bin Yusof.
sebagai penolong pengarah MKN Negeri Terengganu, yang mana saya telah berkhidmat barulah setahun dalam MKN Negeri Terengganu, dan sebelum ni saya bekerja di agensi yang lain lah. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Laila tadi, kita ada membuat 2 program di sini, yang mana untuk sesi petang tadi tu kita buat satu komtis dan juga satu lagi adalah aktiviti pemantauan SOP. Yang mana aktiviti ni saya terlibat dengan 2 lagi agensi yang lain, iaitu KPDNSCP dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Tujuan kami membuat pemantauan ini adalah untuk memberi nasihat dan juga teguran kepada pengusaha premis-premis di sekitar Pulau Redang untuk sentiasa mematuhi SOP dan juga mengikut apa sarana yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dalam usaha kita untuk membanteras penularan COVID-19 ni. Itu saja. Maknanya Cik Amirul pergi ni bersama berapa orang? Dijangka tadi kekuatan kita dalam 10 orang lah. 10 orang tadi ya. Mana pergi kepada beberapa chalet ataupun beberapa penguasa? Kita pergi di beberapa kedai runci, iaitu lebih kurang 3 kedai runci, 2 restoran dan juga 2 resort, iaitu di Asmadi dan juga di Taras Resort. Cik Amirul tengok macam mana kepatuhan dia orang ni? Okey, dari segi kepatuhan kita tengok untuk permulaan di pintu masuk kedai tu, memang alhamdulillah memang disediakan semua kelengkapan ataupun protokol kesihatan yang telah digariskan dalam SOP. Jadi tidak adalah pelanggaran SOP tu, cuma ada sedikit sebanyak tu dari segi pemakaian pelitup muka, ada yang diletakkan di bawah dagu macam tu lah. Tetapi apabila diberi peringatan tu, alhamdulillah mereka sedar bahawa itu ada salah. Alhamdulillah, maknanya dia orang dah tahu sebenarnya. Tak. Alhamdulillah. Cuma kita datang ni bukan untuk saman dia orang tadi. Ya betul, kita bukan untuk compound, kita nak menegur dan menasihatkan. Menegur dan menyelesaikan masalah dia. Okey. Baiklah. Untuk tidak membuangkan masa lagi, okey. Soalan pertama saya kepada Puan Laila. Boleh Puan kongsi sedikit latar belakang, orang nak tahu juga ni, Majlis Keselamatan Negara MKN ni apa kot serekahnya lah. Cuba terangkan sikit Puan Laila. Terima kasih Tuan Haji atas soalan tersebut. Saya rasa, saya percaya ramai yang tak tahu MKN sebelum adanya pandemik COVID-19 ni. Betul. Tapi sebelum ni MKN dia lebih banyak bekerja di belakang tabir, yang mana tidak ramai orang tahu, terutamanya orang awam. Jadi selepas wujudnya pandemik COVID-19 ni, ramai yang mula dah kena MKN. So hari-hari yang ada hantar SMS kan daripada MKN. Itulah salah satunya lah. Jadi sebelum ni, tapi ramai orang confuse apa MKN dan juga MKN JPM. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan lah, MKN tu adalah majlis majlis yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, manakala MKN JPM pula adalah merupakan satu jabatan atau agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menjalankan tugasan harian seperti pengumpulan dasar, penyelarasan pemantauan, pelaksanaan dan yang berkait dengan keselamatan negara. Jadi secara amnya kalau kita imbas kembali kewujudan MKN ini adalah bermula daripada insiden 13 Mei 1969. Itu telah membawa kepada peristiharaan darurat oleh Yang di-Pertua Agong pada tahun 1969. Jadi di situ adalah tertubuhnya Mageran ataupun panggil Majlis Gerakan Negara, iaitu yang bertujuan untuk membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mengukuhkan keselamatan awam, pertahanan negara dan juga untuk memelihara ketenteraman awam. Jadi pada tahun 1971, Mageran telah dibubarkan. Namun begitu, disebabkan oleh adanya ancaman pengganas komunis yang masih berterusan bagi mengelakkan berulangnya insiden seperti tahun 1969, jadi tertubuhlah MKN pada 7 Julai 1971. Jadi secara amnya, MKN adalah bertanggungjawab untuk menyelaras dasar-dasar berkaitan keselamatan negara dan arahan-arahan mengenai langkah-langkah keselamatan. Itu saja Tuan Haji. Itu yang ringkas. Ringkas lah. Okey. Kita balik pula kepada Cik Amirul. Cik Amirul, soalan keduanya, setelah tertubuhnya MKN ni secara rasmi pada 7 Julai 1971 ni, apakah peranan MKN secara amnya dan pada pandangan Cik Amirul? Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Seperti sedia maklum, bila kita melihat balik pada perkataan Majlis Keselamatan Negara tu, dia sendiri adalah berdasarkan keselamatan negara. Jadi untuk MKN ni, kita bertanggungjawab untuk menyelaraskan dasar-dasar berkaitan keselamatan negara dan arahan mengenai langkah-langkah keselamatan termasuk gerakan-gerakan keselamatan
ketenteraman awam dan perkara-perkara yang melibatkan keselamatan secara langsung di seluruh negara, sama ada di peringkat persekutuan, negeri ataupun di peringkat daerah lah. Dan sebagai satu badan agensi Majlis Keselamatan Negara ini juga, dia adalah badan yang bertanggungjawab untuk membantu Majlis Tindakan Negara yang mana dalam perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan negara secara keseluruhannya. Jadi sejak penubuhan MKN ni, agensi telah mengeluarkan lebih kurang 21 arahan MKN yang mana adalah bertujuan untuk menangani pelbagai ancaman-ancaman keselamatan semasa seperti kebanjiran, pelarian Vietnam dan pendatang asing, kerjasama dua hala, keselamatan dan pembangunan sepadan, penyeludupan, kawalan keganasan, ketenteraman awam dan serta pengurusan krisis dan bencana. Contoh yang boleh saya bagi adalah contohnya seperti arahan MKN 20 berkaitan dengan pengurusan bencana lah, yang mana mungkin kita akan bakal hadapi pada akhir bulan ni lah, ataupun akhir tahun ni, yang banjir nanti. Okey, seterusnya kita tahu Malaysia telah melalui evolusi yang mencabar dalam memelihara kedaulatan, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Jika dilihat landscape keselamatan kini semakin kompleks, yang mana melibatkan ancaman-ancaman daripada pelaku negara dan juga pelaku bukan negara, yang berpotensi memberi impak besar kepada keselamatan serta kedaulatan negara kita lah Malaysia. Jadi berdasarkan pada pengamalan yang lalu yang dihadapi oleh negara kita dari segi keselamatan, kita pernah dari segi itu kita boleh melihatlah banyak berlaku ancaman-ancaman dari segi keselamatan yang lain. Yang kita boleh lihat daripada sini adalah contohnya termasuklah daripada kuasa-kuasa asing, konfrontasi Indonesia, pemisahan wilayah, konflik perkauman iaitu 13 Mei 1989, ekstremis daripada segi kaum, ideologi dan agama serta politik, krisis ekonomi, bencana alam dan pencerobohan wilayah. Jadi usaha untuk memastikan keselamatan negara ini dan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat perlu kita ambil kira dari segi aspek ancaman itu sendiri dalam negara dan suasana geopolitik di peringkat serata dan juga antarabangsa lah. Dan sedikit tambahan lagi, selepas ancaman komunis dan juga pengganas daripada tentera Sulu yang berlaku di Sabah sebelum ini pada 2013, pelbagai usaha telah dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan perkara ini dapat ditangani. Dan apa yang penting sekali adalah memerlukan satu usaha untuk mengubah satu dasar keselamatan negara yang komprehensif. Okey, dari situ dasar keselamatan negara ini merupakan satu dasar ataupun payung ataupun teras mengenai keselamatan negara yang komprehensif bertujuan untuk mengekalkan, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai teras negara dalam memastikan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman dan sejahtera. Jadi baru-baru ini kerajaan kita melalui Majlis Keselamatan Negara telah memperkenalkan Dasar Keselamatan Negara 2021 hingga 2025, yang mana pada DKN ini keselamatan negara tanggungjawab bersama dijadikan sebagai tema tersebut. Okey. Itu saja. Baiklah rakan-rakan penonton sekalian, demikianlah tadi orang kata definasi apa itu MKN secara ringkasnya lah. Okey. Daripada definisi itu kita beralih pula kepada soalan seterusnya. Kita masih lagi dalam segmen pertama, yang mana soalan kedua untuk Puan Nurul berkenaan dengan COVID lah pula. Pasal kita bicara petang ni pasal COVID kan. Okey, kes pertama COVID-19 telah dikesan pada akhir Januari 2020, betul kan? Betul. Dan negara telah melakukan orang kata PKP ataupun kata Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama pada 18 Mac 2020 dulu ya. Jadi apakah peranan MKN dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada masa itu, Pak Laila? Okey, terima kasih Tuan Haji. Seperti mana yang telah kita sedia maklum ya, kes pertama direkodkan di Malaysia adalah pada 25 Januari 2020, di mana kes pertama adalah daripada 3 orang warga negara China yang datang daripada Singapura, iaitu yang kemudiannya pergi ke Johor. Itu adalah kes pertama kita lah, itu di Malaysia. Jadi bermula daripada situ, bermula daripada kes pertama itu, maka timbullah banyak-banyak kes lah. Dan menyebabkan kerajaan telah memutuskan untuk mengenakan PKP. PKP yang pertama iaitu pada 18 Mac 2020. Jadi di mana MKN sejak MKN telah diberi tanggungjawab untuk menerajui pengurusan menyeluruh pandemik COVID-19 ini,
di mana kita telah melaksanakan berbagai arahan yang mengikut pada sidang MKN lah. Jadi pandemik, kita tidak nafikan ya, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan impak yang besar kepada seluruh kehidupan. Kerana ianya bukannya satu penyakit yang berlaku di Malaysia saja, tapi ia berlaku di seluruh dunia. Kalau kita ikutkan sehingga hari ini ya, lebih kurang 219 juta penduduk dunia telah dijangkiti COVID-19 dengan kematian lebih kurang 4.55 juta sehingga setakat hari inilah. Jadi negara-negara yang mendahului kes tertinggi adalah seperti di Amerika Syarikat, Brazil, India. Dan kita di Malaysia adalah berada di tangga ke-20. Kalau kita ikutkan sehingga hari ini kita lebih kurang 2.4 juta rakyat Malaysia telah dijangkiti COVID-19 dengan lebih kurang 28,000 kematian. Dan ini merupakan angka yang besar, angka yang tinggi. Di mana sebab itulah pelaksanaan PKP oleh kerajaan adalah merupakan satu tindakan yang terbaik bagi mengekan penularan COVID-19. Di mana pengurusan COVID-19 telah diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara JPM. Itu sebagai satu agensi yang menguruskan keselamatan negara. Ianya ternyata memberi cabaran baru dalam pengurusan keselamatan. Sebab sebelum ini kan kita tengok keselamatan, ancaman keselamatan adalah berbentuk tradisional. Mana kita nampak macam musuh. Macam contoh berlaku di Lahad Datu. Tapi ini adalah kita sedang berlawan dengan musuh yang tak nampak. Itu COVID-19. Di mana ini perkara ini telah menuntut MKN untuk sentiasa kekal relevan, efektif dan efisien untuk menjaga kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Pada ketika ini, peranan MKN kini lebih mencabar untuk menguruskan situasi krisis pandemik COVID. Ini termasuklah kita membuat dasar-dasar melalui kesepakatan tindakan berbagai pihak dalam menangani krisis ini. Kita tak kata MKN sajalah, kita ada berbagai agensi yang membantu menguruskan. Yang terutama sekali adalah Kementerian Kesihatan Malaysia, anggota-anggota penguat kuasa, kita tengok Barisan Frontliners lah, yang mana daripada sejak pelaksanaan PKP, daripada 18 Mac sehingga sekarang tak berhenti-henti bekerja. Jadi di situlah pentingnya untuk kita memberi penjelasan kepada rakyat bahawa sudah tiba masanya untuk kita masyarakat sendiri untuk menjadi barisan hadapan dan tidak semata-mata menyerahkan kepada kerajaan sahaja untuk memastikan COVID-19 ini dapat kita harungi dengan bersamalah. Jadi itu sajalah daripada saya tadi. Pasal bila orang tengok SOP, orang nampak MKN. Betul. Sebab bila SOP sebenarnya telah dirangka berdasarkan keputusan-keputusan daripada sidang MKN, itu yang telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab itulah kita tadi masa saya terangkan tadi ada perbezaan antara MKN dan juga MKN JPM. Kita adalah satu agensi di bawah JPM. Sama juga agensi jabatan-jabatan yang lain. Dia adalah lebih kurang untuk menyelaras saja. Tapi keputusan itu adalah keputusan daripada sidang MKN. Kadang orang confuse kan. Memang bila ada perubahan SOP, orang marah kita, orang call kita tanya kenapa macam ni. Bila lagi kan, bila SOP ni dia keep macam sentiasa berubah-ubah. Jadi amat pentinglah untuk sentiasa untuk rakyat sentiasa cakna dengan perubahan SOP tu. Mana kena ikut semua SOP kena ikut sebab kita bila ada je keputusan daripada atas kan. Okey, ada perubahan, contohlah kebenaran untuk dine-in, kebenaran untuk rentas negeri. Jadi bila adanya perubahan itu, mana SOP pun kena berubah juga. Semasa ke semasa. Ya, sebab tu lagi orang marah baru je SOP keluar, ada sebuah pula. Tapi perubahan tu sikit je. Macam buat tu kan, Puan Laila dengan Cik Amirul biasa dah buat SOP ni kan. Memang rumit kita tidak nak buat ini, SOP ni. Macam betul Pak Haji. SOP sebenarnya dia rangka di pusat. Maknanya telah diputuskan dalam sidang MKN. Maknanya kita di MKN Terengganu adalah satu maknanya yang menerima SOP itu dan kita memahami SOP itu di mana tak semua orang masyarakat, orang awam faham dengan SOP itu. Jadi itulah penting peranan kita. Maknanya bila orang telefon tak faham ni, tak faham tu. Jadi kita explain. Tapi sebenarnya SOP itu digubah di peringkat pusat oleh sidang MKN sendiri. Itu sajalah. Macam kadang orang confident tu lah. Kita selalu diserang oleh netizen kan. Macam-macam tanya pasal SOP kan.
kita takut juga SOP itu diubah kan. Boleh ke SOP itu diubah? Maksudnya diubah dari segi mana? Dia tukar ayat ke SOP. Ada security tak di SOP itu sih? Sebab kalau ikutkan Cik Amir boleh jawab lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Berkaitan dengan SOP ni, dia sebenarnya melalui perbincangan yang agak detail lah daripada pihak atasan, daripada pihak pusat, yang mana dalam perbincangan tu dia melibatkan semua agensi kerajaan. Dan kita MKN ni bukanlah semata-mata buat SOP itu saja. Kita mendapatkan pandangan dan juga perubahan pembaikan daripada agensi yang lain. Contohnya kita ambil contoh seperti agensi Kementerian Belia dan Sukan. So dia akan tetapkan SOP berkenaan dengan sukan. Jadi yang pakar lebih dari sukan adalah pihak KBS lah. Untuk persoalan tentang adakah ada potensi untuk kita ubah SOP itu, seperti sedia maklum, memang kita biasa melihat dari segi berita-berita palsu. Yang mana akan ada netizen yang cuba edit balik benda tu, dan dia akan keluarkan dalam bentuk sama seperti SOP. Tetapi jangan risau, kita ada dia punya macam aplikasi sebenarnya .my kita boleh trace benda tu adalah palsu. Dan apabila kita trace benda yang ni adalah palsu, secara dengan pantaslah kita akan sebarkan, kita akan wawarkan sama ada dalam Facebook rasmi MKN Terengganu ataupun melalui Facebook MKN Pusat lah. Itu saya nak dengar tu. Banyak kawan tak faham benda tu kan? Ya, betul. Jadi apa yang penting sekarang ni, saya nak sarankan agak apa-apa berita ke ataupun maklumat yang diterima oleh orang kampung, jiran-jiran ke melalui grup WhatsApp tu, jika tidak sahih, tidak confirm benda tu, boleh rujuk pada kami, call je kami. InsyaAllah kami sentiasa bertugas. Okey, Alhamdulillah. Lega dengar tu. Okey, secara khususnya lah, apakah program, kita balik pada aktiviti pula. Yang SOP tu kita tinggal dah faham dah rasa. Okey, kita balik pula kepada program dan aktiviti yang telah dilaksanakan oleh MKN Terengganu ni. Kita minta Cik Amirul untuk jawabnya untuk menghadapi pandemik COVID-19 ni. Baik, terima kasih Tuan Haji. Okey, aktiviti yang dilakukan oleh pihak MKN Negeri Terengganu lah. Seperti semua sedia maklum, kita ada MKN Pusat, yang mana pada pusat ni kita tahu dia adalah pembuat dasar. Dan apabila dasar tu telah dibuat dan dibentuk, apa yang akan dibuat oleh pihak MKN Negeri adalah untuk melaksanakannya. Jadi kami akan merangka pelbagai aktiviti dan juga program lah. Yang mana fokus utama kami ini adalah untuk memperkukuhkan pengurusan keselamatan negeri. Yang mana melalui penyelarasan yang lebih baik antara pihak berkepentingan berkaitan dengan menghubungkan semua sistem pengurusan keselamatan, pertahanan serta bencana di peringkat negeri itulah. So dalam membuat penyelarasan berkaitan COVID-19 yang kita hadapi sekarang ni, pihak kami banyak mengendalikan mesyuarat-mesyuarat lah supaya kita mendapatkan terputus dan juga keputusan yang terbaik. Dan yang mana mesyuarat-mesyuarat ni adalah melibatkan agensi-agensi kerajaan negeri Terengganu, yang mana biasanya dipengurusikan oleh YB, MB kita, dan juga pelibatan daripada YB Datuk SUK serta jabatan-jabatan yang terlibat lah. Jadi apa yang kami buat, contoh-contoh mesyuarat yang telah kami jalankan dan akan jalankan serta sedang berjalan sekarang ini, seperti Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri, JKKN, Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Khas Pandemik yang memfokuskan kepada isu-isu COVID. Yang ni siapa cek? Yang JKKN ni dan juga JKKNK ni dipengurusikan oleh YB-MB lah. MB sendiri. Dan kita juga yang Jawatankuasa Kerja Gerak Saraf Perang Saraf yang dipengurusikan oleh YB SUK. Jawatankuasa Perancang Gerakan Negeri dan juga mesyuarat-mesyuarat yang lain, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Okey, melalui mesyuarat penyelarasan ni, di sini kita boleh berbincang dan juga mengeluarkan SOP-SOP yang bersesuaian dengan norma hidup rakyat Terengganu. Dan seperti mana yang semua tahu, dari segi pelanjutan, pengumuman dan juga penamatan PKPD pun kita berbincang dalam mesyuarat tersebut supaya kita boleh dapatkan kata putus daripada agensi. Contoh yang saya boleh bagi seperti pelaksanaan PKPD, yang mana mungkin daerah Kemaman dengan daerah Besut, dia punya SOP dia mungkin ada perbezaan sedikit berdasarkan apa yang telah dibincangkan oleh pihak berkuasa di daerah tersebut. Jadi mungkin orang akan pertikaikan kenapa daerah Kemaman tutup kedai pukul 7 malam, daerah Besut tutup kedai pukul 6 petang. Sebagai contoh lah. Jadi dia ada justifikasi dia sendiri semasa perbincangan tu. Itulah berkaitan dengan SOP. Jadi bagi meningkatkan lagi pemahaman rakyat Terengganu tentang amalan budaya norma baharu ni dan juga pemahaman SOP, pihak MKM melaksanakan pelbagai program. Melalui Jawatankuasa Gerak Saraf Perang Saraf ni, kita melaksanakan pelbagai program seperti bersama komuniti yang melibatkan agensi-agensi lain lah,
yang turut serta seperti Jabatan Penerangan, KPDNSCP, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dan banyak lagi agensi lain. Yang mana seperti program pembudayaan norma baru ni kita laksanakan di pulau-pulau seperti sekarang lah. Kita laksanakan di Pulau Redang, di Pulau Perhentian dan kawasan-kawasan yang terpencil. Termasuklah di perkampungan orang asli. Oh, kampung asli pun masuk? Kita masuk juga yang ada di Sungai Berua, Kuala Berang dan juga Sungai Renggam, Sungai Pergam di Kemaman. Okey, di samping tu kita juga buat promosi norma baru ni di kawasan-kawasan tumpuan pelancong lah. Seperti di Batu Buruk yang berada di kawasan yang terkenal lah, seperti Drawbridge semua tu. Dan di samping kita buat kempen juga, kita ada turut menyampaikan penerangan, berikan sedikit ceramah dan kita naikkan juga banner-banner sebagai satu informasi kepada orang awam. Yang ini adalah salah satu cara kita lah untuk memastikan orang awam ataupun rakyat Terengganu ni memahami apa itu pembudayaan norma baru dan pematuhan SOP. Okey, selain itu juga kita juga mendapat jemputan daripada pemain-pemain media seperti Radio Terengganu FM, UBDI dan juga stesen-stesen televisyen yang menemui kita berkenaan dengan norma baru dan juga SOP lah. Seperti sekarang ni pun kita mendapat peluang dengan pihak Jabatan Penerangan untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang SOP lah. Okey, di samping itu juga terdapat pelbagai usaha dan juga program-program lain yang kita tengah rancang dan kita akan laksanakan sama ada sekitar bulan November dan Disember ini, terutamanya bagi memastikan rakyat faham apa itu norma baru dan apa itu tanggungjawab rakyat untuk membanteras ataupun bersama-sama dengan kita untuk melandaikan lekuk COVID-19 ni. Itu saja. Itu saja. Ya. Terima kasih Cik Amirul. Okay, kita dalam segmen pertama kita telah habis untuk pengenalan kepada MKN dan SOP semua sekali, COVID pada awalnya dan perancangannya. Baik, kita berehat sebentar untuk kita beri laluan kepada cara penggunaan pulse oximeter. Untuk itu, kita roll tape. Cara menggunakan pulse oximeter dan buku catatan harian COVID-19. Jangkitan COVID-19 adalah berbeza bagi setiap individu. Kebanyakan pesakit COVID-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Walau bagaimanapun, kadar degupan jantung dan juga paras oksigen dalam darah boleh dipantau dengan menggunakan pulse oximeter. Dengan memantau dan mencatat ukuran tersebut dalam buku catatan harian, anda dapat membantu doktor memberi rawatan terbaik berdasarkan kepada buku catatan harian anda. Apakah itu pulse oximeter? Pulse oximeter adalah alat yang digunakan bagi memantau kadar degupan jantung dan paras oksigen dalam darah. Adalah penting untuk pesakit COVID-19 menggunakan pulse oximeter yang memenuhi standard perubatan serta tahu cara penggunaan alat tersebut. Kadar oksigen dalam darah yang normal adalah antara 95% dan ke atas. Kadar degupan jantung yang normal pula adalah antara 50 dan 90 degupan jantung seminit. Cara menggunakan pulse oximeter. Langkah pertama, tanggalkan pewarna kuku atau kuku palsu dan panaskan tangan dengan menggosokkan kedua tapak tangan jika berasa sejuk. Langkah kedua, berehat sekurang-kurangnya 5 minit sebelum melakukan pengukuran. Langkah ketiga, letakkan tangan anda di dada pada paras jantung dan kekal bertahan pada paras tersebut. Langkah keempat, hidupkan pulse oximeter dan pasang di jari tengah atau telunjuk anda. Langkah kelima, pulse oximeter akan mengambil masa untuk stabil dan memberi bacaan yang tepat. Kekalkan posisi tangan anda dengan pulse oximeter sekurang-kurangnya 1 minit atau lebih lama jika bacaan tidak stabil lagi. Langkah keenam, catat bacaan tertinggi bila bacaan kekal tidak berubah selama 5 saat. Langkah ketujuh, pastikan setiap bacaan dilakukan dengan berhati-hati. Apakah yang perlu anda lakukan dengan bacaan tersebut? Catatkan maklumat bacaan di dalam buku catatan harian. Pengukuran dan hasil bacaan perlu dicatat 3 kali sehari dan perlu dilakukan pada masa yang sama setiap hari. Contohnya,
3 kali sehari mengikut masa makan. Lakukan pengukuran tambahan jika anda merasa tidak sihat. Hubungi COVID-19 Assessment Center CAC atau 999 secepat mungkin atau terus pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma jika mengalami keadaan berikut. Paras oksigen dalam darah anda kurang dari 95% ketika duduk atau berbaring dan bacaan ini kekal pada paras yang sama setelah diperiksa semula dalam tempoh 1 jam. Berasa kesihatan anda mula merosot secara perlahan-lahan atau kesesakan pernafasan menjadi lebih teruk selama 2 jam atau lebih. Atau anda menghadapi kesukaran bernafas ketika bangun, misalnya untuk pergi ke tandas. Jika mengalami gejala-gejala ringan lain, pengambilan ubat paracetamol dan minum air dengan cukup dapat membantu. Kebanyakan pesakit akan sembuh dalam masa 2 hingga 3 minggu. Perhatian, sesetengah orang yang dijangkiti COVID-19 mungkin mengalami masalah lain atau mengalami gejala disebabkan oleh faktor lain. Sekiranya anda bimbang, terus hubungi hotline CPRC untuk mendapatkan nasihat. Pastikan anda terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP yang ditetapkan. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Influencer at Japan bersama ahli panel kita, Puan Nurul Laila Suhaimi dan Encik Amirul Fahmi bin Yusof daripada Majlis Keselamatan Negeri Terengganu. Kita dalam segmen kedua, di mana kita dalam bicara santai ini, kita bercakap berkenaan dengan COVID-19. Untuk soalan seterusnya, saya tujukan kepada Encik Amirul. Selain daripada melaksanakan program secara fizikal dan bersemuka, apakah pendekatan lain yang digunakan oleh MKN dalam usaha menyampaikan maklumat yang sahih kepada orang awam? Silakan. Okey, terima kasih Haji. Seperti sedia maklumlah, zaman sekarang ni kita memang hebat dengan teknologi. Terutama sekali dalam penggunaan gadget kan. Jadi, dalam suasana ancaman seperti COVID-19 sekarang ni, maklumat ni perlu disampaikan dan digarap dengan seberapa yang pantas lah. Dan kelewatan untuk menerima maklumat ni boleh mencetuskan masalah kepada orang ramai dan menjadi kemudaratan yang lebih besar. Jadi kita nampak di sini sumber maklumat bukan sahaja diperlukan untuk menjadikan masyarakat itu lebih bermaklumat, tetapi ia penting menjadikan masyarakat itu lebih peka tentang ancaman di sekeliling mereka lah. Jadi seperti kita tahu, penyampaian maklumat ni mestilah sahih dan tepat. Dan apa yang saya boleh katakan kat sini, apa yang disampaikan oleh pihak kami, terutama sekalinya melalui laman Facebook kami, semuanya maklumat adalah yang tepat dan sahih dan benar dan tak perlu diragukan lagi lah. Dan dalam situasi semasa ni, kita melihat dalam mendepani pandemik COVID-19 ni, akses kepada maklumat sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan kesihatan rakyat ini terpelihara. Dan pelbagai medium telah digunakan oleh kami dalam berkomunikasi dengan rakyat ni bagi menyampaikan maklumat kepada rakyat yang menjadi kepentingan terutama bagi menentukan keberkesanan amalan, kebiasaan baru ataupun norma baru dalam masyarakat kita ni. Okey, maklumat melalui medium telekomunikasi ni, kita tidak kira sama ada melalui radio, melalui televisyen, internet dan juga telefon ni, dapat menyampaikan maklumat yang cepat kepada masyarakat. Itu yang kita fikirkanlah ataupun kita nilaikan. Jadi disebabkan kepesatan ledakan teknologi maklumat sekarang ni, pihak MKN ini mengambil kesempatan untuk mewujudkan ataupun menggunakan platform sosial ni sebagai salah satu platform untuk menyampaikan maklumat. Di situlah kita mewujudkan satu laman rasmi Facebook MKN Terengganu. Jadi semua pengikut Jabatan Penerangan pun boleh search kami punya Facebook, type saja MKN Terengganu dan kita akan sampaikan apa-apa maklumat dalam Facebook tersebut. Semua keluar? Semua je. Dan apa yang kami suka kat sini adalah, atau apa yang kami banggakan kat sini adalah pengikut kami pun dah mencapai hampir lebih 24,000 follower ataupun pengikut. Yang mana tempoh kewujudan Facebook ni tidak sampai setahun lagi. Kata muda lagi lah. Baru diwujudkan pada Disember 2020. Tak sampai setahun lagi. Tak sampai setahun lagi. Dan Alhamdulillah
pihak pusat pun agak melihatlah perkembangan Facebook kita ni yang agak pesat dia punya pengikut. Dan dalam media Facebook ni juga segala informasi maklumat ni disampaikan kepada rakyat dengan cepat dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam infografik, dalam kenyataan rasmi dan juga animasi video lah. Sebab apa, kita nak cuba tarik perhatian orang ramai dan juga golongan muda lah. Jadi bila kita sebut pasal golongan muda ni, kita juga tidak ketinggalan untuk mewujudkan seperti laman rasmi Twitter dan juga TikTok. Yang mana TikTok ni pun ramai ada orang muda, bukan orang muda saja, golongan berumur pun, saya, tuan moderator pun mungkin ada TikTok. Jadi kita menggunakan platform TikTok ni untuk menyampaikan maklumat melalui video ataupun animasi-animasi yang menarik. Kita tidak buatlah video-video seperti yang orang kata yang tidak berfaedah. Tetapi kita buat video-video untuk menyampaikan apa itu intipati ataupun apa itu pemberdayaan norma baru, apa itu pembuatan SOP dan sebagainya lah. Jadi dalam laman sosial ini sebut, alhamdulillah juga kita telah mendapat reach dan share daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Contoh seperti PDRM pun dia repost balik apa yang kita post. Jadi kat situ kita nampak ada tumpuan daripada agensi-agensi terutamanya di Terengganu terhadap kita punya laman Facebook lah. Dan melalui media sosial ni, para pengikut ataupun follower juga boleh bertanya apa-apa soalan berkaitan SOP ataupun perkara-perkara yang melibatkan pengoperasian dan juga pengurusan sepanjang tempoh COVID-19 ni lah. Dan melalui komen-komen yang membina daripada pengikut ataupun cadangan ataupun pandangan mereka, kita akan jadikan dia sebagai satu usul yang mana kita boleh angkat kepada pihak pengurusan tertinggi lah untuk dipertimbangkan. Okey, seterusnya jika kita lihat juga dalam Facebook ni, terdapat juga sesi-sesi perkongsian kita melalui jabatan yang lain. Contoh seperti Jabatan Penerangan ada buat video-video berkaitan SOP norma baru. Kita turut sama berkongsi perkara tersebut supaya maklumat itu bukan pengikut Jabatan Penerangan saja yang dapat. Kita nak satu Terengganu dan juga satu Malaysia, malahan mungkin di luar negara pun boleh melihat maklumat yang kita sampaikan itu. Itu saja. Mana reach and share tu Musha. Ya, betul. Itu satu kuasa orang, sekarang lah. Kuasa sekarang. Ya, orang muda nak tengok benda gitu. Betul. Betul Baiklah. Kita balik pula pada Puan Laila pula Bolehkah Puan ceritakan apakah perancangan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pihak MKN khususnya bahagian gerak saraf dan peran saraf terhadap penerapan budaya norma baru ni. Ni orang tunggu-tunggu ni kan. Silakan Puan Laila. Okey, terima kasih Ji. Seperti yang kita tahu kempen pembudayaan norma baru telah dilancarkan oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 8 Ogos 2020 di mana beliau mengatakan bahawa kejayaan kita untuk memerangi COVID-19 dalam fasa pemulihan ini adalah bergantung pada diri kita sendiri. Ia bergantung pada kesedaran kita, sikap dan juga amalan kita. Ia bukan sebab kita takut kena compound saja, sebab kita nak follow SOP ni kan, tapi dia sebab atas kesedaran kita. Maknanya kita tahu mana bila kita amalkan ini adalah kita buat adalah untuk kebaikan bersama keluarga dan juga masyarakat. Dan kita perlu sedar bahawa dalam untuk melindungi orang yang kita sayang, kita kena macam contohlah kita ada mak ayah kan. Biasa kan orang Malaysia dia ada biasa ramai yang ada sakit lah. Sakit lebih daripada 2 penyakit kan. Seperti biasa normal Malaysia adalah 3 serangkai kan. Ada diabetik, darah tinggi kan, jantung. Jadi macam diorang, walaupun diorang telah divaksin tapi diorang masih lagi terdedah kepada COVID-19. Dan juga anak-anak kita masih kecil anak-anak kita memang tak ada vaksin COVID-19 tu diorang. Jadi dalam untuk melindungi orang yang kita sayang, kita kena melindungi diri kita sendiri. Kita follow SOP, kena amalkan norma baru. Di dalam konteks itu, masyarakat perlu menganggap diri sendiri sebagai petugas barisan hadapan, frontliners dan terus mengamalkan norma baru dalam usaha membantu kerajaan memerangi penularan COVID-19. Kita sekarang ni, kita tak boleh harapkan kerajaan semata-mata. Kita tak boleh harapkan
doktor, nurse saja kan. Jadi kita kena ambil tanggungjawab itu dan kita kena amalkan norma baru. Oleh itu, apa yang penting adalah kita pendedahan kepada rakyat tentang community empowerment ataupun kita panggil pemekasaan komuniti. Jadi di sinilah tujuan kita pada hari ini di Pulau Redang adalah sama. Itu untuk membudayakan norma baru dalam komuniti. Okay, dalam konteks MKN Terengganu kita pun walaupun kita ada SOP, kita memang follow SOP tu. Di mana kita faham dalam tempoh PPN fasa 1 dan fasa 2 yang lepas, kita memang sebarang penganjuran majlis dan program adalah tidak dibenarkan. Jadi kita mengambil inisiatif ini, mana walaupun kita tidak boleh melakukan program bersemuka, tapi kita mengambil inisiatif untuk mengadakan kempen pembudayaan norma baru dengan menghebahkannya di platform media sosial seperti mana yang telah diterangkan oleh Encik Amirul sebentar tadilah. Mana antara program baru yang kita laksanakan adalah program mencipta video pendek. Okay, yang tu kita buat yang bertemakan pada 3 tema lah. Yang pertama adalah vaksinasi, pembudayaan norma baru dan juga kesihatan mental. Kenapa kita pilih kesihatan mental salah satunya walaupun dia tak ada kaitan? Sebab kita sedar kalau kita tengok daripada kes COVID daripada Mac 2020 sampai sekarang, antara kes yang meningkat adalah kes kesihatan mental. Sebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial. Macam kalau kita tengok anak-anak kita yang buat PDPR, diorang stres kan? Stres kan? Saya dah tahu sebabnya diorang biasa dah berjumpa dengan kawan-kawan, tapi bila buat PDPR kat rumah, lepas tu tak ada guide, macam tak ada guideline, macam kadang mak ayah pun kerja kan. Jadi sebab itulah kita faham, maknanya kita tidak fokus saja kepada norma baru semata-mata, tapi kita fokus pada impact itu juga. Mana-mana kita tackle semua tu. Jadi perancangan kami pada masa sekarang sebab kita telah mencapai kadar vaksinasi di secara keseluruhan di Malaysia dah lebih 90 kan. Sebab itulah kita dah dibenarkan untuk tas negeri. Jadi vaksinasi kita alhamdulillah negeri Terengganu pun dah mencapai lebih pada 80%. Jadi apa yang paling penting adalah untuk membudayakan norma baru. Saya faham kalau kita pernah buat macam apa buat random lah, interview secara random di beberapa di semua daerah, tapi kita pilihlah sampling kita dalam 20 orang satu daerah, di mana kita tengok 99% memang faham tentang konsep norma baru 3C, 3W memang faham, tapi macam mana kita nak mendidik masyarakat untuk membudayakan norma baru tu. Jadi perancangan kami adalah untuk memastikan semua rakyat negeri Terengganu khususnya untuk membudayakan norma baru ni. Kumpulan sasar kami adalah terdiri daripada penjawat awam, masyarakat setempat, belia, pelajar dan tidak ketinggalan juga masyarakat orang asli di negeri Terengganu. Kita ada beberapa tempat macam Sungai Berua, kampung Sungai Sepegam. Jadi dengan adanya kesedaran penggunaan norma baru, kita akan dapat hidup. Kita memang kita rasa memang kita tidak boleh hidup seperti sebelum ni lah. Tapi kita kena hidup dengan norma baru, iaitu dengan kita kena ingat semua orang sekeliling kita ni ada COVID bila kita fikir macam tu, mestilah kita takut kita takut kita membawa COVID balik ke rumah semua. Jadi pentingnya untuk kita hidup berlandaskan SOP yang telah digariskan oleh kerajaan, dan juga kita kena sentiasa ingat bahawa walaupun kita beralih dalam fasa endemik nanti kita amalan norma baru sentiasa perlu diamalkan dan patuh pada SOP. Dan yang paling penting adalah sentiasa memakai pemakaian pelitup muka yang sempurna lah. Kadang-kadang orang pakai tapi letak dagu kan. Dan kalau lebih baik kalau kita memakai pelitup muka 2 lapis lah. Satu 3 ply, yang kedua tu pakai yang pelapis kain lah. Itu adalah yang terbaik. Mana kita follow apa yang lebih selesa untuk kita selagi kita menjaga SOP. Itu adalah perancangan kita lah. Mana kita akan terus bergerak untuk memastikan semua rakyat Terengganu faham dan follow SOP dan juga norma baru. Itu saja. Maknanya disiplin tu mustahak. Betul, disiplin tu memang penting lah. Walaupun kita dah berada fasa 4 contohnya. Kita jangan ingat COVID tu tak ada tapi COVID tu sentiasa ada. Kalau ikut kajian kita unjuran kita akan hidup dalam wabak COVID ni dalam sehingga tahun 2023. Maknanya dia akan jadi macam apa? Macam endemik seperti wabak demam denggi lah. Dah biasa dah. Betul.
Jadi sebab itulah kita kena sentiasa amalkan dan patuh pada SOP. Memang apa pesan kita pesan, betul-betul pesan semua orang follow SOP. Itu yang tujuan kita datang ke Pulau Redang ni nak tunjuk kan. Bukan kita nak denda orang kan, bukan kita nak sama tak. Kita nak didik orang kan. Nak bagi nasihat. Nak nasihat. Lepas tu nak ingatkan orang balik kan. Supaya jadi budaya masing-masing kan. Ya, betul. Betul kan. Baiklah. Kita dah ke penghujungnya. Kita ada beberapa soalan je lagi. Okey, bagus ni Cik Amirul. Ya, saya. Kerajaan telah membuka pintu sepadan ni. Ramai orang kata macam Puan Lela kata kesihatan mental ni kan. Orang dah stres dah. Kena kurung lah macam-macam kan. Masalah ekonomi kan. Jadi bila dah buka ni dah benar orang balik ni ke tanah negeri ni. Pandangan Cik Amirul lah. Pendekatan yang terbaik perlu diambil oleh orang ramai dalam memastikan tidak berlaku penularan tu. Macam mana Cik Amirul? Okey, terima kasih Tuan Haji. Seperti kita tahu, kebenaran rentas negeri ini telah diberikan oleh kerajaan bermula pada 11 Oktober 2021 baru-baru ini, yang mana telah diumumkan oleh YB Perdana Menteri kita lah. Dan dengan syaratnya kita pun telah mencapai 90% kadar vaksinasi lengkap 2 dos populasi dewasa. Jadi apabila diberi kebenaran untuk rentas negeri ini, orang ramai perlulah memanfaatkan kebenaran rentas negeri ini, termasuk sentiasa mengutamakan pematuhan SOP yang telah ditetapkan selain merancang perjalanan sebaik-baiknya supaya apabila kita pulang ke kampung ni kita dapat pulang dengan selamat lah. Sebab apa, dia contoh seperti perayaan juga. Bila ada perayaan, semua akan bergerak dengan kenderaan masing-masing dan di situlah kita nampak berlakunya kemalangan. Dan sebelum ni kalau kita tengok, bila tak ada kebenaran atas negeri, mungkin kurang kita dengar pasal kemalangan jalan raya lah. Okey, jadi apabila rakyat, terutamanya rakyat Terengganu yang berada di luar negeri ni ingin pulang ke kampung, kita apa yang penting sekali adalah orang ramai ataupun rakyat Terengganu ni perlu meningkatkan penyelayan kendiri mereka sebelum memulakan perjalanan rentas negeri atau pulang ke kampung lah. So jadi rakyat disarankan untuk mengamalkan TRIS, TRIIS, double I, yang mana kerajaan telah mempromosikan amalan ini, iaitu ujian, lapor, mengasingkan, memaklumkan dan juga mencari sepanjang kelonggaran rentas negeri inilah. Jadi apa itu TRIS? TRIS ni sebenarnya adalah satu, orang kata, senjata utama kita apabila nak berhadapan dengan endemik COVID-19 nanti. Jadi apabila COVID-19 ni menjadi endemik, jadi TRIS ni adalah senjata utama kita lah. Apa itu TRIS ni? Pertama sekali, itu adalah test ataupun ujian yang mana kita perlu segera lakukan ujian saringan COVID-19 secara kendiri ataupun secara sendiri. Guna buat sendiri ni? Buat sendiri. Jika kita ada simptom-simptom jangkitan seperti sesama, batuk, rasa macam panas badan semua tu, jadi kita boleh buat ujian ni dengan membeli test kit itu sendiri. Ada dijual di farmasi-farmasi lah. Dan caranya mudah saja, hanya dengan meludah atau menggunakan Elio saja. Okey, yang keduanya itu adalah report. Laporkan keputusan saringan itu secepat mungkin di aplikasi MySejahtera. Mana lepas test, report. Bila kita test didapati positif, terus buat update lah kita punya MySejahtera tu. Mana negatif, positif, report lagi dua-dua. Kalau negatif tak perlulah. Tak perlulah. Sebab dia tidak perlukan apa-apa tindakan yang lain. So bila positif, kita perlu laporkan supaya langkah ni dia dapat memudahkan pihak kesihatan untuk trace ataupun detect kita punya situasi, perkembangan kita macam mana, dan jika berlaku perkara yang lagi teruk, mereka akan ada tindakan mereka sendiri untuk mengekang penularan itulah. Okey, yang ketiganya adalah isolate. Bila kita dapat tahu kita ni positif, isolate diri kita. Duduk di rumah, jangan keluar ke mana-mana. Kuarantinkan diri sendiri supaya kita tidak menjadi pembawa virus tersebut dan menjangkiti orang lain. Jakit orang pula. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab rakyat sendiri. Apabila dia tahu walaupun dia tak buat ujian, dia tahu dia ada simptom, seelok-eloknya kita cuba kuarantinkan diri dululah sehingga demam tu baik apa semua, barulah kita keluar. Jangan campur orang. Jangan campur dengan orang, jangan campur dengan anak-anak, isteri, suami ke, mak ayah semua. Kau boleh elakkan dululah. Okay, yang seterusnya adalah inform. Apabila tu kita tahu kita positif, cuba inform dengan kontak-kontak rapat kita. Maklumkan kepada orang yang kita berjumpa sebelum kita buat ujian tu. Mana jangan takut, kita kena kabur. Contoh macam kita bertiga, tiba-tiba ada salah seorang positif, tapi kita minta jauh lah. Kita bagi contoh lah. Jadi apabila kita buat ujian tersebut, kita dapati kita positif, kita bagi tahu kontak-kontak rapat kita yang kita pernah berjumpa. Supaya apa? Kontak rapat tu juga dia membuat ujian yang sama dengan kita dan tidak menjadi pembawa virus tersebut lah.
Sebab itu kita nampak bila berlaku penularan, jika kita tidak mengambil tanggungjawab ni, so penularan tu memang akan berlaku dengan cepat. Betul. Seperti yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni lah. Masa kita mencecah angka 900 lebih hampir ke 1000 tu. Itulah sebabnya. Dan yang terakhir, S2SIG dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan ataupun di klinik kesihatan yang berdekatan jika kita ada mengalami gejala yang berat lah, seperti kesukaran bernafas ataupun suhu badan yang sangat tinggi. Yang ni bila berlaku risiko ataupun gejala yang berat ni, pihak kesihatan dia akan masukkan kita ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut lah. Jadi TRIS ni adalah satu pendekatan yang memerlukan peranan dan tanggungjawab semua orang. Bukan pihak kerajaan saja yang perlu tekankan, tetapi adalah tanggungjawab kita semualah. Dan mereka yang bergejala ini dan ingin pulang ke kampung perlulah melaksanakan perkara inilah supaya tidak berlaku jangkitan kepada ibu bapa ataupun ahli keluarga. Jadi kita perlu tekankan perkara inilah. Mana TRIS ni sangat mustahak. Sangat mustahak. Mana kita jaga kita, tapi TRIS ni kita jaga kita lah tu. Kita jaga semualah. Kita jaga semua. Okey. Baiklah. Soalan terakhir ya untuk Puan Laila. Melihat pada situasi sekarang ni kan, kita tak lama lagi akan masuk endemik ni kan. Jadi apa nasihat kepada orang ramai lah mengenai perkara ini, dan apakah persediaan yang terbaik untuk kita lakukan oleh mereka ketika endemik ni? Okey. Sila Puan Laila. Terima kasih Haji. Okey, seperti yang kita semua nantikan dan kita semua sudah maklum bahawa Malaysia negara kita akan jangka beralih ke fasa endemik disebabkan kadar vaksinasi kita, kadar vaksinasi lengkap dewasa lah telah mencapai melebihi 90%. Kalau kita tengok balik apa maksud endemik, endemik adalah merujuk kepada penyakit atau wabak yang sentiasa wujud di suatu kawasan atau daerah tertentu. Okay, apabila kita memasuki fasa endemik, bermakna kita memasuki fasa mitigasi yang mana di sekeliling kita ada virus COVID-19. Sebagai contoh sekarang adalah penyakit endemik adalah penyakit demam denggi lah. Di mana sehingga kini belum ada lagi rawatan khas untuk demam denggi. Jadi apa yang KKM buat adalah sentiasa menghebahkan cara-cara untuk mengelakkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes. Okey, dalam konteks negeri Terengganu pula sebagai persediaan untuk perubahan fasa pandemik kepada endemik, perlu ditekankan kepada orang ramai bahawa walaupun telah berlaku perubahan fasa, mungkin kita bergerak ke fasa 4 kan bila memasuki fasa endemik, tapi kita perlu sentiasa faham bahawa kita belum bebas lagi pada COVID-19. Sebab itu pentinglah untuk orang ramai faham tentang fasa endemik supaya mereka jelas tentang peranan masing-masing dalam mengelakkan penularan wabak dalam komuniti. Maksudnya kita faham, maknanya bila beralihnya fasa endemik, kita kena jaga diri kita, follow SOP dan juga amal norma baru. Okay, kalau kita tengok peralihan ke fasa endemik adalah sesuatu yang baik, namun kita perlukan kesedaran dan kefahaman yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Kalau kita bergerak dalam fasa endemik tapi masyarakat masih lagi mandang enteng, mandang mudah pasal SOP, norma baru, kita itulah masalahnya kalau kita bergerak fasa endemik, dan mungkin kes akan tinggi di mana kalau kita berada dalam fasa endemik, KKM tidak lagi mengumumkan kes-kes harian semua. Jadi perlu ditegaskan sini walaupun setelah masuki fasa endemik, pematuhan pada SOP adalah sangat penting dan norma baru seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal masih perlu diamalkan. Kalau kita tengok negara yang telah melonggarkan pemakaian pelitup muka, apabila berlakunya wabak penularan secara meluas, dia akan pasal lockdown. Jadi kerajaan cuba elakkan untuk kita lockdown balik. Kita tahu sengsara betul kalau masa lockdown PKP, tak boleh kerja, tak boleh keluar rumah. Jadi kita sebagai rakyat perlu faham dalam pengawalan norma baru ni. Sebenarnya itu rakyat negeri Terengganu khususnya diseru untuk terus berdisiplin dalam mematuhi SOP. Sedia ada dan amalan norma baru dalam kehidupan seharian, dan kita sentiasa pekalah kepada perubahan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan kita pula apa-apa yang berlaku kita faham setiap SOP yang digubah oleh kerajaan adalah untuk kebaikan rakyat dan bukan untuk menyusahkan rakyat itu sendiri. Itu je. Okey, baiklah. Kita dah ada penghujungnya. Kita last kali lah. Apa harapan MKN, pihak MKN terhadap rakyat Terengganu untuk berdepan dengan isu wabak COVID ni? Kita minta nasihat terakhir lah. Pertama minta daripada hujung, Cik Amirul, nasihat terakhir sebelum kita tutup program kita ni. Baik, terima kasih Tuan Haji. Okey, nasihat dia mudah saja sebenarnya pada orang ramai, iaitu patuhi SOP saja. Patuhi SOP. Yang mana apabila kita cakap pasal patuhi SOP ni, sebenarnya bukan sekadar kita pakai mask,
jaga jarak sebenarnya tak. Tapi patuh SOP ni kita perlu memahami apa yang ditulis dalam SOP itu tersebut dan juga kita mengamalkannya setiap masa. Dan jika kita telah mengamalkannya, jangan lupa untuk kita peringatkan orang-orang ke sekeliling kita, terutamanya ahli keluarga kita lah. Sebab apa, dalam pematuhan SOP ni, itulah adalah orang cakap apa, langkah yang terbaik lah dalam fasa COVID-19 ni. Kalau kita culas ataupun kita leka dengan SOP ni, maka mudah untuk kita dijangkiti dan mudah kita untuk menjangkiti orang lain juga. Jadi itu satu perkara lah. Dan yang keduanya, saya suka maklumkan iaitu kita perlulah mendapatkan maklumat yang sahih daripada media sosial. Dan apa yang penting sekali, cuba tengok ataupun dapatkan maklumat itu melalui media sosial Facebook kita lah, supaya maklumat yang diberikan itu adalah tepat, sahih dan benar. Itu saja. Baiklah, terima kasih Cik Amirul. Seterusnya ke Puan Laila. Nasihat terakhir lah kan. Sebenarnya kita buat live hari ini, saya terutama sekali saya mengucapkan tahniah dan syabas lah kepada rakyat Negeri Terengganu yang telah lama kekal berdisiplin untuk follow SOP. Maknanya tak ada nak marah-marah semua kan. Maknanya kekal berdisiplin. Jadi apa yang perlu kita utamakan dalam menganjak pada fasa endemik adalah untuk kita sentiasa follow SOP dan kita jangan mengharapkan anggota penguatkuasa saja menjalankan tugas. Maknanya kalau kita pergi kedai, kita jumpa orang yang tak pakai face mask dengan betul, kita tak ikut penjagaan fizikal, kita jangan takut ya. Jangan takut untuk tegur. Kita tegur dia. Sama-sama kita. Kita tegur dengan cara molek lah. Jangan marah-marah dia pula kan. Nanti marah kita balik. Jadi kita tegur dengan cara yang baik. Maknanya kita kena ambil peranan tu. Kita kata, cik tolong pakai mask. Kita tegur baik-baik. Dan sekarang kalau tak silap saya lah, KKM ada nak improve dalam MySejahtera, akan ada button aduan. Maknanya sesiapa pun yang ada, kalau ada nampak ketidakpatuhan SOP, boleh buat aduan dalam MySejahtera. Saya tak pasti sama dah hadir ke belum kan yang button aduan. Jadi maknanya kita kena ambil peranan semua. Kita harap sangatlah semua orang rakyat Terengganu ni follow SOP dan kita buat apa yang kerajaan suruh, amalkan SOP dan penjarakan fizikal semua baru semua, kita kena amal. Tahu, tapi nak amal tu adalah satu benda yang lain lah. Dan kita faham lah, memang ada orang yang memang nakal lah, tak nak follow SOP tu. Tapi kita sebagai orang yang tahu pasal SOP tu, pasal norma baru tu, kita hebah-hebahkan, kita wawakan dia. Supaya dengan harapan at least kita tak boleh banyak pun sikit lah. Mana kita sebarkan seramai boleh pada semua orang di segenap pelosok Negeri Terengganu. Tu je. Yang tak vaksin lagi macam mana pun? Itulah yang vaksinasi kan. Vaksinasi. Ada kata 80 lebih je kan kita. Mana kita faham ada orang yang memang tak nak ambil. Memang kalau kita faham, kalau orang yang memang ada masalah kesihatan, kita fahamlah sebab kenapa tak nak ambil Tapi bagi orang yang memang sengaja tak nak ambil, memang adalah dia orang ni, kalau orang-orang yang tak nak ambil vaksin, dia adalah fakta-fakta dia. Betul. Kenapa tak nak ambil semua. Kita jangan melawan dengan dia. Tapi kita sebarkan maklumat yang tepat. Sebab kita faham vaksin tu bukan kita bila kita vaksin kita tak kena COVID. Tapi dia adalah salah satu langkah pencegahan. Jadi kita maklum dengan baik, tapi dengan bagi fakta lah. Bagi fakta. Baiklah. Terima kasih banyak kepada Cik Amirul, Puan Nurul yang telah memberi panjang lebar berkenaan dengan COVID-19 ni dengan MKN-nya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Redang di Rimba Resort yang telah memberi kita tempat ini untuk membuat siaran langsung Influencer at Japan Terengganu ni. Terima kasih juga kepada kru-kru CMS Japan. Dan tidak ketinggalan juga kepada semua viewers ataupun penonton rancangan Influencer at Japan ni. Sila share and like. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok video seterusnya berkaitan dengan vaksin. Silakan.